Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Siti Khadijah binti Zakaria dari Studio 888. Pada hari ini saya akan mengupaskan isu berkaitan hak orang bukan Islam dalam Piagam Madinah. Sebelum terbentuknya Piagam Madinah, suku Aus dan suku Khazraj merupakan dua kabilah besar yang menetap di Yathrib. Namun begitu, mereka saling bermusuhan. Selama ratusan tahun mereka di Yathrib telah mencetuskan 4 peperangan besar yang mengakibatkan banyak nyawa yang telah terkorban. 2 tahun sebelum penghijrahan umat Islam ke Madinah, tokoh-tokoh Yathrib daripada kalangan kabilah Aus dan Khazraj terpanggil untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana Rasulullah SAW terkenal dengan gelaran Al-Amin. Para tokoh di Yathrib sedar bahawa keadaan sosial dan politik di sana sangat kucar-kacir. Oleh yang demikian, mereka memerlukan seseorang juru damai yang jujur dan amanah untuk menyelesaikan konflik antara dua kabilah ini. Maka terjadilah perjanjian Aqabah pertama pada tahun 621 Masihi antara Rasulullah SAW dan 12 orang Yathrib, yang mana mereka telah menerima dakwah baginda untuk memeluk Islam. Mus'ab bin Umair telah dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah di kota Yathrib. Manakala perjanjian Aqabah kedua berlaku pada tahun 622 Masihi antara baginda dan 73 orang lelaki dan 2 orang wanita. Selepas itu Rasulullah SAW pulang ke Mekah untuk meneruskan dakwah, namun terhalang oleh kaum musyrikin Mekah. Selepas menghadapi tekanan, Rasulullah SAW berhijrah semula ke Yathrib bersama kaum muslimin Mekah secara bersembunyi supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Selepas peristiwa hijrah, Yathrib bertukar nama kepada Madinah Al-Munawwarah yang bermaksud kota yang bercahaya. Piagam Madinah dibentuk pada tahun pertama hijrah bersamaan tahun 632 Masihi. Piagam Madinah adalah asas perlembagaan negara dan merupakan sistem perundangan tertinggi negara yang mengandungi 47 fasal. Sumber ini digubal bersumberkan wahyu dan juga norma masyarakat tanpa menjejaskan hak-hak orang Islam dan juga orang bukan Islam. Piagam Madinah ini menjadi nadi dan hala tuju politik dan pemerintahan negara. Digubal untuk memantapkan sendi utama negara seperti badan pentadbiran dan perundangan serta mendaulatkan maruah Islam di mata dunia. Seterusnya saya serahkan kepada wartawan Nurul Fatihah binti Husin untuk mengupaskan isu berkaitan hak orang bukan Islam dalam Piagam Madinah dengan lebih mendalam. Seterusnya, Piagam Madinah juga berperanan memastikan keharmonian hidup bermasyarakat serta taat setia rakyat kepada pemimpin dan negara. Seperti yang sedia maklum, mana-mana golongan yang tidak mematuhi piagam ini tidak akan dibenarkan menetap di kota Madinah. Sebagai contoh, pada tahun 626 Masihi, golongan Yahudi Bani Nadir membuat kesepakatan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan disebabkan oleh itu golongan ini telah pun diusir dari Madinah. Kemudian, Piagam Madinah dapat memelihara prinsip keadilan dan hak rakyat serta prinsip kebebasan beragama. Dengan ini, rakyat dapat mengamalkan budaya dan adat masing-masing. Bukan itu sahaja, Piagam Madinah juga turut mencakupi urusan ibadah, peraturan, tamadun dan juga kebudayaan. Melalui Piagam Madinah ini, kaum Yahudi secara tidak langsung mengiktiraf kewujudan Islam sebagai satu agama, Madinah sebagai negara Islam dan juga Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah sekaligus menjadi ketua negara di mana sebelum ini ketiga-tiga perkara tersebut pernah ditolak oleh kaum Yahudi. Objektif kajian ini menganalisis isi kandungan Piagam Madinah, mengenal pasti hak orang bukan Islam terhadap Piagam Madinah dan juga mengenal pasti sejauh manakah keadilan perjanjian Piagam Madinah terhadap orang Islam dan juga orang bukan Islam. Kemudian kita beralih pula kepada sorotan kajian. Antara kajian-kajian lepas yang telah mengkaji tentang Piagam Madinah adalah kajian daripada Zalaha Imbum pada tahun 2016 yang bertajuk Nilai-nilai Universal dalam Piagam Madinah dan peranannya dalam membentuk masyarakat majmuk. Kajian ini dijalankan untuk menilai dan menganalisis nilai-nilai universal yang diguna pakai serta dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sepanjang pentadbiran baginda di Madinah. Kajian kedua pula berjudul Keharmonian Kaum Berasaskan Sunnah. Kajian ini dijalankan oleh Helimi bin Iris pada Julai 2021 untuk mengetahui dengan lebih mendalam
tentang panduan Islam dalam melahirkan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat menerusi Piagam Madinah. Itu sahaja daripada saya. Selain itu, sebuah tesis yang bertajuk Piagam Madinah, studi historis tentang persamaan hak dan kewajipan terhadap masyarakat plural di Madinah telah dijalankan oleh seorang pelajar Fakulti Adab Institusi Agama Islam Negeri IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012. Tujuan tesis dijalankan adalah untuk memahami latar belakang kemunculan Piagam Madinah, meneliti kandungan Piagam Madinah yang berkaitan tentang persamaan hak dan kewajipan kepada warga Madinah, serta untuk memahami konsep pluralisme yang ada di dalam Piagam Madinah. Pengkaji telah menjalankan kajian ini dengan menggunakan metod historis, yang mana metod ini dilaksanakan dengan memahami maklumat berkaitan sejarah, keadaan politik, sosial, keyakinan penduduk, segala hal yang berlatar belakangkan rumusan dan bagaimanakah implikasi pengaruhnya terhadap heterogen penduduk di Madinah. Melalui kajian tesis ini juga, pengkaji dapat mengurai latar belakang munculnya Piagam Madinah, yang mana telah meliputi aspek keadaan masyarakat Madinah sebelum lahirnya Piagam Madinah, kewajipan dan persamaan hak yang terdapat dalam Piagam Madinah. Kesimpulannya, melalui tesis ini pengkaji dapat menyimpulkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah membuat satu piagam yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah dengan adil dan saksama. Seterusnya, sebuah lagi kajian yang bertajuk unsur-unsur multicultural dalam Piagam Madinah yang telah dikaji oleh Jabar Rahmah dari Fakulti Adab dan Humaniora di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menganalisis secara analitis berkaitan keadaan keberagamaan masyarakat di Madinah, serta menganalisis dan mendeskripsikan tentang nilai multicultural dan perwujudan multicultural dalam Piagam Madinah. Metod penelitian kajian yang digunakan adalah data kualitatif. Data yang terdapat di dalam kajian ini merupakan data yang berbentuk kata serta verbal secara bertulis. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan juga merupakan sebuah penelitian pustaka yang menggunakan sumber seperti jurnal, buku dan juga media elektronik. Melalui kajian ini, pengkaji mendapati bahawa nilai-nilai melalui kajian ini, hasil telah mendapati bahawa terdapat kewujudan multicultural di dalam isi kandungan Piagam Madinah. Antara nilai-nilai multicultural yang terkandung ialah dari aspek keberagamaan, toleransi, keadilan dan keselamatan. Melalui kajian ini, pengkaji mendapati bahawa nilai-nilai multicultural dapat dikumpulkan dalam beberapa aspek yang mana telah memberikan persamaan asasi dan kewajipan serta hak orang Muslim dan bukan Muslim.
Setelah mengetahui hak-hak orang bukan Islam dalam Piagam Madinah, sudah pastinya akan terdetik persoalan baru. Sejauh manakah tahap keadilan yang diaplikasikan dalam Piagam Madinah terhadap orang bukan Islam dan orang Islam sendiri? Baiklah, seperti yang kita ketahui, Piagam Madinah ini bukanlah sebuah perjanjian kosong. Ia dibentuk berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Sekiranya berlaku pergaduhan dalam kalangan penduduk Madinah, maka mereka ini perlulah merujuk Al-Quran ataupun hadis untuk mencari penyelesaiannya. Seperti mana yang ditulis dalam pasal 23, sekiranya kamu bertengkar tentang sesuatu, maka hendaklah kamu merujuk kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dalam pasal 2 juga ada disebutkan, sekiranya berlaku pembunuhan atau pergaduhan dalam kalangan orang Islam dan juga orang Yahudi, maka rujuklah Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana Islam amat menitik beratkan keadilan dalam hak sesama manusia walaupun berbeza bangsa dan juga agama. Selain itu, Piagam Madinah ini juga dipimpin oleh seorang ketua yang adil. Seperti yang dicatatkan dalam pasal 13, orang Islam wajib membantah sesiapa sahaja yang melakukan jenayah, pelanggaran akhlak, kejahatan atau jenayah atau pemusuhan ataupun rasuah yang berlaku dalam kalangan orang Islam walaupun pesalah itu anak mereka sendiri. Sekiranya orang bukan Islam berbuat salah, maka pemimpin wajib menjatuhkan hukuman. Begitu juga dengan orang Islam. Selain itu, dalam pasal 15 juga ada disebutkan Allah memberi jaminan untuk melindungi nasib orang yang lemah, sama ada Islam maupun bukan Islam. Dan orang Islam tidak dibenarkan untuk campur tangan urusan orang lain. Seorang pemimpin yang adil akan mentaati perintah Allah dan Allah SWT juga tidak akan pernah membenarkan manusia di muka bumi ini ditindas sewenang-wenangnya meskipun mereka ini bukan beragama Islam. Dengan pimpinan seorang ketua yang beragama Islam yang menjalani hidup dengan cara Islam seperti mana yang diajar oleh Al-Quran dan juga hadis, maka kita akan dapat menjamin keadilan dalam kalangan rakyatnya di Madinah. Seterusnya, sifat syumuliah dalam Islam sendiri adalah merangkumi seluruh aspek kehidupan tanpa mengira bangsa, warna kulit dan juga agama. Oleh demikian, mustahil berlaku ketidakadilan sekiranya sesuatu perkara itu dilakukan berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Sebagai contoh, dalam pasal 26 sehingga 35 ada menyatakan setiap kaum bukan Islam tersebut akan diberikan layanan yang sama seperti kaum Auf. Manakala dalam pasal 16 pula ada mengatakan orang Yahudi yang menurut perjanjian Piagam Madinah ini akan menerima bantuan dan bimbingan tanpa ditindas. Dalam masa yang sama, mereka juga dilarang untuk mempunyai sekutu untuk menganiaya orang Islam. Dan di sini kita dapat lihat tentang keadilan yang telah diaplikasikan dalam Islam. Meskipun berbeza agama, Islam masih menitik beratkan dan sentiasa menghormati agama lain. Merujuk kepada pasal 3 sehingga 11 Piagam Madinah pula, orang bukan Islam masih dibenarkan untuk kekal dengan agama nenek moyang mereka. Seperti yang kita sedia maklum, agama ini merupakan sebuah perkara utama dalam kehidupan setiap manusia kerana ianya dianggap sebagai satu cara hidup. Menerusi pasal ini terbukti bahawa Islam merupakan sebuah agama yang adil dan bertoleransi. Meskipun Madinah diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, namun baginda SAW tidak mewajibkan semua penduduk Madinah untuk memeluk agama Islam. Penduduk Madinah juga bebas memilih sama ada ingin kekal dengan agama lama mereka ataupun ingin memeluk agama Islam. Begitu juga dalam pasal 25, orang Yahudi daripada kaum Bani Auf yang bersatu dengan orang Islam, mereka mempunyai pegangan agama dari nenek moyang mereka sendiri. Orang Islam juga mempunyai pegangan agama mereka sendiri. Sekiranya mereka ini melakukan dosa, maka balasan dan hukuman tersebut akan dijatuhkan kepada individu tersebut serta keluarganya tanpa melibatkan kaum ataupun agama mereka yang lainnya. Seterusnya, berdasarkan Piagam Madinah telah dinyatakan bahawa setiap orang yang tinggal di Madinah mestilah perlulah berbuat baik dan berlaku adil terhadap satu sama lain, tak kiralah Islam ataupun bukan Islam. Setiap manusia yang ingin berurusan dengan individu lain perlu bersikap adil
antara satu sama lain walaupun berbeza kepercayaan, warna kulit dan juga status kewarganegaraan. Agama Islam sangat menekankan tentang keadilan antara individu, sama ada Islam ataupun tidak. Keadilan merupakan salah satu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ayat ke-8 mafhumnya, orang-orang yang beriman hendaklah sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah dan menerangkan kebenaran sekaligus tidak benci terhadap satu sama lain antara kaum. Hal ini akan mencetuskan ketidakadilan terhadap insan lain. Orang beriman mestilah berlaku adil kepada semua orang kerana ianya salah satu daripada sifat takwa kepada Allah. Selain itu, orang bukan Islam juga bebas untuk kekal dengan agama mereka dan dilarang bagi orang lain untuk merampas harta milik mereka. Piagam Madinah menetapkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan dan menjalankan agamanya, tetapi pada masa yang sama mereka perlulah tunduk pada undang-undang tempat mereka duduk. Kebebasan beragama bertepatan dengan dalil nakli. Mafhumnya, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui kerana tiada paksaan dalam memilih agama, sama ada agama Islam atau selainnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan meninggalkan perkara tauhid, dia masih berada di jalan Allah, seolah-olah memegang tali yang kuat, tidak mudah putus. Rasulullah SAW menekankan keadilan beragama dalam Piagam Madinah bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, orang Islam serta orang bukan Islam wajib menerima setiap keputusan yang telah dibuat oleh pemimpin mereka. Allah telah memberi arahan dalam surah An-Nisa ayat ke-59. Mafhumnya, Allah menyeru orang beriman supaya taat kepada Allah, Rasul dan para pemimpin. Mafhum daripada hadis Rasulullah SAW, setiap Muslim wajib mendengar dan mentaati pemerintah mereka selagi pemerintah itu tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Patuh dan taat kepada perintah pemimpin merupakan kewajipan bagi orang Islam dan juga bukan Islam. Akhir sekali, rentetan fasal dalam Piagam Madinah, sesiapa yang berbuat jahat maka balasan akan diberikan kepada dirinya. Orang yang dianiaya tidak akan dihukum. Allah Ta'ala akan sentiasa melindungi setiap orang yang mematuhi perjanjian ini. Pembalasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan disempurnakan dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermaksud, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang sekalipun seberat zarah, dan kalaulah yang seberat zarah itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi dari sisinya pahala yang amat besar. Surah An-Nisa ayat 40. Berdasarkan keterangan ayat ini,
Ini merupakan motivasi yang kuat untuk individu Muslim melakukan kebajikan, manakala pembalasan pula ditujukan untuk orang Islam dan juga orang bukan Islam. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan saya yang bertajuk Hak Orang Bukan Islam. Menerusi fasal Piagam Madinah yang telah dikemukakan, dapat dilihat beberapa fasal kandungan Piagam Madinah yang menunjukkan kepelbagaian hak yang telah diberikan kepada orang bukan Islam. Yang pertama ialah hak untuk diiktirafkan sebagai warga negara. Apa itu warga negara? Okey, kewarganegaraan merupakan satu status istimewa yang dipegang oleh rakyat yang berhak dalam sesebuah negara. Dengan memiliki kewarganegaraan, mereka akan mendapatkan hak serta jaminan yang sama seperti warga negara. Setelah Piagam Madinah ini dilaksanakan, maka setiap kelahiran orang bukan Islam tidak boleh berstatuskan sebagai hamba ataupun buruh paksa. So, sebagaimana yang tercatat dalam fasal 15, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jaminan untuk melindungi nasib orang yang lemah, sama ada individu tersebut Islam maupun bukan Islam. Dan dalam fasal 17 pula ada menyebut setiap perjanjian yang ingin dibuat perlulah mendapat persetujuan oleh semua rakyat di Madinah, sama ada dia Islam ataupun bukan Islam. Orang Islam tidak dibenarkan sewenang-wenangnya menandatangani mana-mana perjanjian tanpa pengetahuan orang Islam, tanpa pengetahuan orang bukan Islam. Yang kedua, perlindungan terhadap diri, nyawa dan anggota. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW telah menetapkan setiap perkara berkaitan nyawa serta keselamatan diri adalah wajib dilindungi dari segi pekerjaan, kesihatan, penyakit dan sebagainya. Berdasarkan perjanjian yang tertera di fasal 16, orang bukan Islam yang mengakui dan bersetuju dengan perjanjian ini akan menerima bantuan serta jaminan sekiranya berlaku penindasan terhadap mereka selagi mana mereka tidak menganiayai orang Islam. Okey, seterusnya dalam bukan itu saja, kaum wanita bukan Islam juga diberikan perlindungan keselamatan. Semua pihak tidak dibenarkan mendekati kaum wanita, sama ada Islam maupun bukan Islam, melainkan dengan izin keluarga wanita tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Islam amat menitik beratkan maruah seorang wanita meskipun dia bukan beragama Islam. Selain itu, menerusi fasal 43 juga ada menyebut bahawa semua pihak sama ada Islam maupun bukan Islam yang bersetuju dengan perjanjian ini dilarang untuk memberikan perlindungan kepada mana-mana pihak musuh. Hal ini adalah untuk mengelakkan berlakunya sebarang ancaman kepada penduduk di Madinah. Dan yang ketiga, hak orang bukan Islam. Antara hak orang bukan Islam ialah perlindungan terhadap harta. Islam telah melarang harta orang bukan Islam dirampas sewenang-wenangnya, termasuklah dalam segala hal berbentuk pencerobohan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud, dan sekiranya sekumpulan manusia itu menindas kumpulan lain, maka pergilah orang-orang yang menganiayai itu sehingga mereka kembali mengikut perintah Allah. Berdasarkan fasal 40 Piagam Madinah, setiap individu perlulah menghormati hak jiran dan dilarang untuk melakukan pencerobohan sama ada terhadap orang Islam maupun orang bukan Islam.
Orang bukan Islam juga tidak boleh dihalang untuk mencari harta. Malah mereka telah diberikan kebebasan untuk mengumpul serta mencari harta kekayaan dengan cara yang adil. Menerusi tafsiran surah An-Nisa ayat 29 hingga 31, Allah telah melarang umat Islam untuk menganiayai atau membunuh orang lain termasuk bukan Islam demi kekayaan di dunia. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan saya tentang hak orang bukan Islam, dan saya akan pas pembentangan kepada rakan saya Nurul Ain. Terima kasih. Seterusnya, kebebasan beragama. Meskipun Islam menjadi agama utama Madinah pada ketika itu, namun Nabi Muhammad SAW tidak mewajibkan untuk semua penduduk Madinah memeluk agama Islam. Hal ini secara tidak langsung mendapat respon yang baik oleh orang bukan Islam kerana agama adalah perkara utama dalam setiap kehidupan manusia. Di dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud tiada paksaan dalam agama, sesungguhnya jelas jalan yang benar daripada jalan yang batil. Oleh itu, dalam Piagam Madinah menerusi pasal ke-3 hingga ke-10, orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk terus menganuti agama nenek moyang mereka. Melalui pasal kedua juga ada menyebut perjanjian ini melibatkan pelbagai bangsa dan agama. Di samping itu juga, melalui pasal ke-25 dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahawa orang bukan Islam dari Bani Auf merupakan satu ummah, iaitu satu masyarakat yang sama dengan orang Islam. Mereka bebas untuk menganuti agama mereka meskipun berlainan agama. Nabi Muhammad SAW tetap menghormati dan memberi layanan yang sama kepada orang bukan Islam. Sebagai contoh, baginda SAW tidak pernah memaksa bapa saudara baginda Abu Talib untuk memeluk Islam. Di saat bapa saudaranya ditimpa sakit, baginda tetap menziarahinya dan memberikan layanan yang sama seperti dahulu. Malah baginda SAW juga pernah menziarahi seseorang budak lelaki Yahudi yang sakit. Seterusnya, hak orang bukan Islam di dalam Piagam Madinah juga adalah kebebasan berfikir dan memberi pandangan. Meskipun orang bukan Islam diberi hak untuk menyuarakan pandangan, namun setiap pandangan yang diutarakan itu perlulah diteliti terlebih dahulu supaya tidak berlanggar dengan syariat Islam. Berdasarkan pasal 1, orang Islam dan bukan Islam di Madinah perlulah bersatu dalam setiap perkara. Untuk mencapai kesatuan ini, mereka perlulah mengadakan perbincangan sesama mereka dan masing-masing diberikan hak untuk bersuara dan menyatakan pandangan. Di pasal 37 juga ada menyebut mereka, iaitu orang Islam dan bukan Islam, perlulah saling nasihat-menasihati antara satu sama lain. Setiap orang mempunyai hak untuk berfikir dan menyuarakan pandangannya. Menerusi surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menciptakan kamu dengan pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang lebih takwanya. Hal ini jelas menunjukkan di dalam Islam Allah tidak memandang agama, rupa, bangsa serta keturunan seseorang, tetapi yang dipandang serta dititik beratkan di dalam Islam adalah akhlak serta amal kebaikan yang dilakukan. Oleh sebab itu, Islam memberikan hak menyuarakan pendapat kepada orang bukan Islam. Namun, setiap pendapat atau cadangan yang diberikan perlulah berlandaskan syariah Islam. Kemudian, keadilan dan persamaan. Menerusi pasal 13 telah termaktub di dalam Islam akan melindungi sesiapa sahaja yang memerlukan perlindungan dan menghukum bagi sesiapa sahaja yang telah melampaui batas meskipun individu tersebut beragama Islam. Setiap orang yang mematuhi perjanjian Piagam Madinah ini akan diberikan layanan yang sama, iaitu adil tanpa mengira bangsa dan agama. Seperti yang disebutkan di dalam pasal ke-16, sekiranya orang bukan Islam menuruti perjanjian tersebut, maka mereka selayaknya akan mendapat hak pertolongan dan persamaan sebagaimana orang Islam terima.
Selain itu juga, bagi sesiapa yang melakukan kesalahan sama ada dari kalangan umat Islam maupun bukan Islam, mereka akan dikenakan hukuman yang sama, dan hukuman tersebut hanyalah dikenakan ke atas diri, iaitu pesalah, ataupun keluarganya tanpa melibatkan bangsa ataupun kaum. Sebagai contoh, di dalam pasal 46 jelas menyatakan orang Yahudi Aus yang melakukan sebarang kejahatan akan dibalas dengan hukuman ke atas dirinya sendiri. Pada pasal 47 juga ada menekankan bahawa perjanjian ini tidak boleh digunakan untuk melindungi orang yang telah melakukan kejahatan, wa imma dia beragama Islam maupun bukan Islam. Melalui Piagam Madinah ini, hak kesamarataan serta keadilan amatlah dititik beratkan untuk semua pihak, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Di pasal 36 juga ada menyebut Allah memberi jaminan keadilan bagi sesiapa yang mematuhi perjanjian ini, dan sesiapa yang melakukan kejahatan akan dibalas dengan hukuman ke atas dirinya dan juga keluarganya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-8 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir adalah mempertahankan negara. Orang bukan Islam juga telah diberikan hak untuk sama-sama mempertahankan Madinah kerana mereka juga adalah warga negara tersebut. Antara tugas dan tanggungjawab utama sebagai warga negara adalah mempertahankan negara mereka sendiri. Seperti yang disebut dalam fasa 24, orang bukan Islam perlu turut sama-sama menyertai orang Islam di dalam peperangan. Dengan adanya kesatuan dalam negara secara tidak langsung akan memupuk sebuah perpaduan dalam negara tersebut, sekaligus dapat membentuk Madinah sebagai sebuah negara yang aman, damai dan digeruni. Bagi mewujudkan kesatuan ini, setiap pihak perlulah memainkan peranan masing-masing tanpa mengira bangsa dan agama untuk mempertahankan negara. Di dalam pasal 18 juga ada menyatakan bahawa serangan yang terjadi ke atas orang Islam adalah serangan ke atas semua. Hal ini membawa maksud sekiranya orang Islam diserang, maka ia dikira seluruh penduduk Madinah diserang. Maka orang bukan Islam perlulah turut serta membantu menangani serangan tersebut kerana mereka dikategorikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang sama meskipun berbeza bangsa dan juga agama. Turut dinyatakan dalam pasal 44, setiap pihak perlulah berjanji untuk bersama-sama berganding bahu mempertahankan kota Yathrib daripada segala bentuk ancaman serta pencerobohan musuh. Menerusi pasal 45 juga ada disebutkan setiap pihak bertanggungjawab dalam memastikan perdamaian. Oleh itu, jelas dapat kita lihat Piagam Madinah merupakan sebuah perlembagaan yang patut dicontohi, di mana ia dapat mewujudkan peruntukan yang melindungi hak-hak individu di dalam negara. Bukan itu sahaja, pelaksanaan Piagam Madinah ini juga berjaya membentuk negara Islam pertama di dunia sekaligus mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara Islam pertama di dunia. Sehubungan dengan itu, menerusi Piagam Madinah ini juga, paduan kaum berjaya dibentuk di bawah satu pakatan serta membantu mempertingkatkan ekonomi kota Madinah melalui kegiatan perdagangan, pertanian, ternakan dan sebagainya. Berdasarkan Piagam Madinah dapat kita lihat bahawa Nabi Muhammad SAW telah berjaya membentuk masyarakat yang berasaskan ummah, iaitu masyarakat yang hidup bersatu padu dan harmoni. Begitu juga dengan rakyat Malaysia pada zaman sekarang, di mana kita sebagai rakyat yang mempunyai pelbagai kaum dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Hal ini dapat membuktikan kepada dunia bahawa Islam merupakan agama yang mulia, iaitu agama yang mengusulkan perdamaian dan persaudaraan. Seterusnya, taraf dan kedudukan rakyat adalah sama tanpa mengira bangsa dan agama. Hal ini telah membuktikan bahawa konsep keadilan sosial telah dipraktikkan di Madinah manakala dari segi hak Islam telah menekankan persamaan hak dan persaudaraan Islam, dan tiada lagi perbezaan taraf dalam kalangan masyarakat.
samping itu, perjanjian ini dapat memiliki impak yang begitu besar kepada umat Islam kerana pemimpin iaitu Nabi Muhammad SAW telah menjalankan tanggungjawab yang sempurna. Baginda sangat amanah, adil dan tanggungjawab terhadap orang Yahudi dan Islam. Kesimpulannya, pembentukan Piagam Madinah telah berjaya membawa perubahan yang besar kepada masyarakat Madinah dan perlu dijadikan panduan oleh pemimpin sebagai rujukan untuk merealisasikan pemerintahan negara Islam di Malaysia sebagaimana pemerintahan Islam di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW yang berjaya menyatupadukan penduduknya daripada pelbagai kaum dan etnik. Pemikiran konsep dalam Piagam Madinah sangat relevan dan bertepatan untuk digunakan pada masa kini di seluruh negara Islam kerana kandungannya sangat murni dan menyeluruh serta mempertimbangkan hak antara satu sama lain. Piagam Madinah perlulah dijadikan sebagai contoh yang baik untuk melestarikan agama Islam supaya menjadi agama yang terbaik dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Izzah binti Zahran.